Antara warisan hasil laut Langkawi, Bronok, hidupan eksotik tumpuan penggemarnya. Dia lihat macam perut, macam urat pun juga, urat daging tu kan. Aroma sate limau purut, juadah pembangkit selera. Bau dia harum lah, bau limau purut. Lepas tu lembut, rempah dia sampai ke daging isi dia. Hidangan pencuci mulut, cendol gedik, manisan kegemaran segenap lapisan masyarakat. Pulau Langkawi tidak hanya terkenal dengan legenda yang menjadi bualan hingga ke hari ini. Malah, ia turut menyimpan kepelbagaian hidupan laut yang terdapat di sini, terutama bagi golongan nelayan tempatan. Pertama kali melihat Bronok, pasti akan menyangka hidupan ini sebagai gamat mahupun timun laut. Namun, ia ternyata berbeza dan memiliki keunikan tersendiri. Shalini Husin antara nelayan yang menjadikan Bronok sebagai mata pencarian utamanya. Berusia 51 tahun, Shalini mula turun ke laut untuk mendapatkan Bronok sejak 4 tahun lalu. Bronok atau nama saintifiknya Acaudina molpadioides lazimnya hidup di kawasan pantai yang berselut. Walau jarang didengari, hidupan laut ini begitu sinonim dengan masyarakat di Pulau Langkawi dan mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan penduduk tempatan. Selain dibeli oleh peraih di pantai, Shalini yang mesra disapa sebagai Pak Su turut membawa pulang Bronok ke rumahnya di Kampung Batu Ara, Mukim Padang Mat Sirat. Kemudian isteri Pak Su akan mula mengambil alih tugas untuk membersihkan hidupan ini sebelum disimpan untuk jualan. Berasal dari Patani, Thailand, Maria Dahyada mula menetap di sini sejak 20 tahun lalu setelah membina rumah tangga bersama Pak Su. Amat arif dengan Bronok, namun ia bukanlah makanan kegemaran bagi ibu berusia 51 tahun ini. Tak tentulah, kadang makan, kadang tak. Rasa dia macam mana? Macam biasa masing lagu tu je lah. Mak Su ni suka tak makan Bronok ni? Kurang lah sikit. Kurang sikit. Kenapa Mak Su? Tak apa nak ni sikit. Tak berapa lalu makan lah? Okey. Usai menyang Bronok, ibu kepada 3 cahaya mata ini perlu memastikan hidupan laut eksotik itu dibersihkan dengan sempurna. Mesra disapa sebagai Mak Su, dia bertanggungjawab untuk memastikan bekalan Bronok terjaga bagi memenuhi tempahan pelanggan yang datang membeli di rumah mereka. Setiap 1 kilogram Bronok dijual dengan harga RM10. Macam dengan ayak ni bukan boleh ambil dah ayak ni. Kena ambil ayak lain lah pula. Ambil ayak lain bawa balik. Air laut juga? Air laut tu simpan siap dah tu. Okey. Dia memang kena simpan dengan air laut lah? Kena simpan ayak laut lah. Kalau simpan dengan air tawar biasa? Busuk lah, tak elok lah. Jadi biru tak boleh makan lah. Jadi lembut.
Hanya selepas benar-benar bersih, barulah beronok akan disimpan di dalam peti sejuk sementara menunggu pelanggan mendapatkan tempahan mereka. Hampir setiap hari, Pak Su dan adik iparnya akan turun ke laut untuk mendapatkan beronok. Selain menggunakan sampan atau bot di tengah laut, lazimnya beronok boleh diperolehi melalui dua cara, sama ada mengutip di tepi pantai dengan cara menyelam. Bagi Pak Su dan kebanyakan nelayan di sini, mendapatkan beronok dengan menggunakan bot lebih mudah dan menjimatkan masa. Sememangnya arif dengan lubuk kedudukan beronok, mereka menurunkan pukat ke dalam air. Lalu membuat 1 hingga 2 pusingan sebelum mengangkat pukat. Beronok-beronok ini akan dipilih, hanya yang muda sahaja akan dibawa ke darat dan beronok tua akan dilepaskan semula ke dalam laut. Setelah membuat 2 atau 3 pusingan bot, barulah mereka akan kembali ke daratan. Selain dibawa pulang untuk dijual di rumah, Pak Su turut memasarkan beronok kepada peraih. Beronok akan dibungkus terlebih dahulu di dalam plastik sebelum dijual. Kebiasaannya, jumlah bungkusan beronok yang akan dibeli oleh peraih tidak sama setiap hari. Ia turut bergantung kepada jumlah kehadiran pembeli di pasar dan kebiasaannya akan meningkat di hujung minggu. Betul. Waktu yang satu lagi. Tidak hanya kepada peraih, antara pelanggan tetap Pak Su adalah Kak Ida yang membeli beronok sebagai antara menu di restoran tempatnya bekerja. Kak Ida akan terus menyiang beronok di tepi pantai sebelum ia dibawa ke restoran. Setiap hari, pasar awam ikan Padang Mat Sirat ini mula beroperasi seawal jam 7 pagi. Hujung minggu, lokasi ini sering menjadi tumpuan masyarakat sekitar untuk mendapatkan bekalan bahan mentah. Mula berniaga di sini sejak lebih 10 tahun lalu. Abdul Halim Muda menjual hidupan laut seperti kerang-kerangan dan juga beronok. Sambutan beronok ni kalau sebelum Covid, dia sekarang ni kalau habis banyak lah. Lah ni, bulan besar aku. Bulan besar aku. Bulan besar ni memang laju. Orang 20, 10, 20 laju. Sekarang ni kurang sikit. Dia ada hari-hari lah. Esok dia kurang, esok tak jalan. Walaupun nama beronok jarang didengari, ia sememangnya menjadi tumpuan masyarakat tempatan. Sesekali, ada juga pelancong dari luar negara yang menjadi pelanggan lelaki berusia 67 tahun ini dengan membeli beronok. Beli. Mak Saleh beli. Cina beli. Dia kata apa nama? Apa nama? Dia panggil apa nama? Lupa dah. Bukannya cakap pasal putih dia panggil apa saya lupa dah. Kembo apa kembo dia panggil.
CC kamera dia bagi. Ni. Ya. CC kamera. Ha. Tapi dia kenal lah. Kenal. Dia tahu macam mana nak masak mana. Masak dia tahu. Tanya pakcik macam mana masak. Dah, pakcik beritahulah nak cara buat rabu dia tak boleh masak. Kali ini kami mengikuti Shalini Husin atau Pak Su, seorang nelayan yang menjadikan bronok sebagai mata pencarian utamanya. Berbanding turun ke laut menggunakan bot, kaedah mencari bronok dengan menyelam di pantai ini lebih sukar. Selain perlu menunggu air surut, ia juga memakan masa dan lebih tinggi risikonya. Jaga siput duri ya. Jadi siput duri. Ha. Maksudnya bila kita yang macam ni lah, yang macam yang untuk berjalan ni. Kita jalan waktu kita gagal tu jaga siput duri ya. Walau hasil jualan bronok bergantung kepada turun naik permintaan pelanggan, Pak Su masih setia turun ke laut bagi memenuhi tempahan. Kadang-kadang permintaan tu ada banyak, banyaklah kita ambil. Kalau kata sikit-sikit lah. Betul ke bronok ni ikut musim? Tak, dia 24 jam kalau dalam ni lah. Kalau dalam lah. Maksudnya kalau yang yang cari bronok dengan berjalan ni Untuk berjalan ni waktu ayat turut lah. Macam ni tak boleh cari lah. susah nak cari lah. Cuma kecuali kita sakit lah. Kalau tak sakit kita turun cari. Anak dapat suara yang cari bronok juga? Tak, tak seluruh. Melihatkan kepada fizikal bronok ini, umum tidak mengetahui hidupan laut ini boleh dimakan mentah. Ini antara bronok yang kami dah dapatkan tadi. Saya bersama dengan Pak Su. Sekarang ni saya akan cuba untuk potong. Buatkan isi dia. Tak susah ha? Okey. Potong boleh potong lagu mana. Ya, kita kena bersihkan dulu dalam dia. Untuk mengetahui rasanya, saya akan cuba makan. Bronok ni teksturnya kenyal dan ia terasa masin. Mungkin masin daripada air laut itu sendiri. Dilatari hamparan bendang di hadapan restoran yang terletak di Kampung Padang Gaung Langkawi, restoran ini antara yang menjadi tumpuan dengan variasi juadah termasuklah kerabu bronok. Berasal dari Gombak, Selangor, ia merupakan kali pertama Abdullah merasai hidangan eksotik ini. Makan tak pernah. Hari ni first time lah rasa. Bila mana cuba ni, rasa mana? Dia lihat macam perut, macam urat pun juga. Urat daging tu kan. Kenyal-kenyal, sedap lah. Rupa tengok dalam TV lah. Kalau live tak pernah lah. Selain dimakan mentah, bronok amat sesuai dijadikan bahan utama dalam pembuatan kerabu. Di restoran ini, kerabu bronok antara yang mendapat sambutan pelanggan. Antara bahan lain yang digunakan adalah cili kering, kelapa yang telah disangai, mangga, daun pucuk gajus dan daun cemuma. Bronok mempunyai sifat Allah kepada haba yang akan membuatnya cair sekiranya dimasak. Dekat Pak Su je lah. Mula dibangunkan lebih 10 tahun lalu, ia diusahakan bersama oleh kaum keluarga Halijah Kasa. Orang luar lah selalu juga cari sebab dia pernah
Lazimnya mereka hanya mendapatkan bekalan beronok daripada Pak Su. Halijah akui kerabu beronok tidak hanya menjadi tumpuan masyarakat tempatan, bahkan turut digemari pelancong dari dalam dan luar negara. Suka mangga, kita kawal lagi nak. Sampai di spasi lah. Malah, ia antara menu utama di majlis-majlis keraian penduduk di sini. Okey, selalunya kita jual lebih kurang macam ni lah. RM3 ke atas lah. Selalunya RM3 lah macam ni. Banyak macam ni. Okey, ini kerabu yang dah disiapkan oleh Kak Halijah. Cara penyediaan seperti ini memang biasa diaplikasikan di kedai Kak Ian ni. Jadi sekarang saya nak rasa. Ni dek, kita makan sama, jom. Dia ambil satu, Kak ambil satu. Campuran bahan-bahan di dalam kerabu ini menjadikan beronok sememangnya lazat untuk dinikmati. Okey, berbanding yang saya dah makan mentah tadi, beronok yang telah dijadikan kerabu ni rasanya lebih lazat dengan campuran kelapa yang macam tadi Kak Halijah buat ni semua. Dan rasa masin tu dah berkurangan lah berbanding yang dimakan mentah. Fizikalnya kemerah-merahan, licin dan berkilat. Mungkin menimbulkan persepsi tidak menyenangkan bagi sesetengah individu. Namun, ia sumber rezeki bagi golongan nelayan seperti Pak Su dan juga antara menu yang sering menjadi kebanggaan penduduk di Pulau Langkawi. Kota Baru antara bandaraya tertua di pantai timur Semenanjung Malaysia. Tidak hanya terkenal dengan kepelbagaian budaya dan dialek yang unik, salah satu bandar di negeri Kelantan ini juga turut menjadi tumpuan pelancong dengan variasi juadah enak dan memikat selera. Malah, penduduk di negeri Cik Siti Wan Kembang ini juga begitu sinonim dengan budaya berniaga yang menjadi punca pendapatan mereka. Dan ia termasuklah di Pasar Besar Siti Khadijah. Selain barangan basah, variasi makanan juga dijual di pasar ini. Antaranya keropok lekor, kuih muih dan budu. Tidak hanya di Kota Baru, malah daerah lain di negeri ini juga turut menawarkan pelbagai hidangan yang membangkitkan selera. Kafe Sate Lima Purut yang terletak di Pasir Mas ini mula beroperasi sejak 3 tahun lalu. Berani berhadapan dengan cabaran, Cik Asmawi Cik Seman tekad meninggalkan kerjayanya sebagai pengurus negeri di salah sebuah agensi kerajaan dan terjun ke bidang perniagaan. Kini dia mampu berbangga dengan hasil penat lelahnya memulakan perniagaan. Beroperasi 6 hari seminggu kecuali hari Rabu bermula jam 4 petang, kafe ini menawarkan variasi hidangan sate. Dihidangkan bersama kuah kacang, nasi impit dan hirisan timun, rata-rata pelanggan yang hadir ke sini pasti akan terpesona dengan kelazatan rasa dan keharuman aroma daripada daun limau purut yang menjadi asas bahan perapan sate. Berasal dari Segamat Johor, ia merupakan kali pertama Edah Abdul Samad berkunjung ke kafe ini. Bau dia harum lah, bau limau purut. Lepas tu lembut. Dia punya rasa rempah dia sampai ke daging isi dia. Wah, okey sedap boleh. Kita cita rasa orang Johor kan? Rasa sama, macam sama rasa cita rasa saya lah. Manis ada, lemak ada. Sedap lah, sedap.
Kalau tak sedap, dah tentu saya tak boleh makan kan. Antara hidangan yang terdapat di sini adalah sate limau purut yang menggunakan isi daging lembu, ayam, kambing, itik serati dan arnab. Malah kuah kacang yang disediakan diadun dengan resepi istimewa dan sedikit berbeza berbanding dengan yang biasa dinikmati bersama sate. Rasa manis dan sedikit pedas kuah kacang ini tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa, malah sesuai bagi kanak-kanak. Merupakan anak jati kelahiran Kelantan, Muhammad Fadli Hamad antara pelanggan tetap di kafe ini. Selalu lah makan sini. Sebabnya bang? Sebab dia rasa limau apa, rasa tu ada lah. Lain pada yang lain lah. Rasa tu tak ada rasa lah sikit. Macam tu aku lah. Anak-anak abang? Sama lah. Dia suka juga lah. Suka lah makan kat sini. Dibina khusus untuk proses penyediaan sate, bengkel ini ditempatkan berhadapan rumah keluarga Cik Azmawi di Tanah Merah, Kelantan. Setiap hari mereka akan melakukan kerja-kerja menyiang isi daging untuk diperap. Tidak hanya terhad kepada daging lembu dan ayam, kini kafe mereka turut menawarkan 2 menu baharu termasuk sate talapia lemon. Walau pernah kecundang dalam perniagaan lain sebelum ini, dia yang mesra disapa sebagai Mawi tidak pernah mengalah. Malah menjadikan pengalaman itu sebagai pendorong untuknya terus melangkah demi menafkahi keluarganya. Kini, bapa kepada 3 cahaya mata ini mampu membuka peluang kepada penduduk setempat untuk mencari rezeki dengan menggajikan 8 pekerja di bengkel satenya. Siapa yang tak makan? Itu yang penting. Sebab apa? Semua orang nak makan, dia nak makan sedap, betul tak? Jadi bagi saya lah, kalau kita mencipta sesuatu yang sedap dalam dunia F&B ni, kita seronok. Sebab apa? Makanan tu akan jadi satu pilihan lah buat pelanggan-pelanggan kita lah. Istimewa berbanding hidangan sate lain, Mawi mengetengahkan daun limau purut sebagai bahan asas perapan daging sate. Justru tidak hairanlah pelanggan mereka terpikat dengan keenakan dan aroma rasa daun itu. Limau purut ni, dia salah satu sebenarnya, dia dalam pemakanan lah. Kalau orang hilang selera sekalipun, daun limau ni menaikkan selera makan. Orang tu macam apa, dia muak makan satu benda, tapi kalau ada daun limau ni, dia naikkan selera kita. Itu salah satulah. Dan kalau dalam perubatan, memang badan kita letih pun dia jadi segar. Sebab apa? Dia buang toksin dalam badan kita lah, daripada sains lah, perubatan moden. Bak kata pepatah, di sebalik kejayaan seorang lelaki, berdirinya wanita yang menyokongnya. Mawi antara yang beruntung kerana setiap usahanya sentiasa mendapat sokongan daripada ibu dan isterinya. Malah, resepi asal penyediaan sate ini diperoleh daripada ibunya, Sasiah Cik Omar, 63 tahun, sebelum diinovasi untuk dipasarkan. Walaupun mempunyai perniagaan bakery secara dalam talian, Juliana Ahmad yang berusia 38 tahun ini tetap meluangkan masa membantu suaminya mengusahakan perniagaan kafe mereka. Inovasi sate ni sebenarnya ilmu dia diperturunkan daripada bonda sendirilah. Jadi sebab asalnya bonda ni dia, saya balik kampungnya dia buat sate. Saya balik kampungnya dia buat sate. Jadi satu hari tu saya cakap, terdetik hati saya rasa sate dia the best. Yang kita makan sate sebelum ni pun kita rasa macam yang mak punya tu the best. Jadi saya minta ilmu tu dia turunkan kepada saya, dan saya satu hari tu saya rasa saya nak inovasikan resipi dia tu kepada limau purut, daun tu. Jadi kita blend sekali, alhamdulillah memang sedap. Memang
kena dengan resipi rahsia yang diberikan oleh mak lah. Lazimnya pasangan suami isteri ini akan menyediakan adunan istimewa untuk dicampurkan bersama bahan perapan yang dibuat oleh pekerja mereka. Setelah dicampur bersama bahan perapan, mereka akan mula mencucuk daging menggunakan lidi. Ia kemudian akan dimasukkan semula ke dalam bahan perapan bagi memastikan rasanya meresap ke dalam daging. Berbanding daging lembu atau kambing yang lebih enak sekiranya diperap semalaman, isi ayam pula hanya boleh diperap sekitar 3 jam bagi mengelakkan ia menjadi terlalu lembut dan mudah terurai. Terletak di Jalan Lemal Pasir Mas, kebiasaannya kafe ini mula beroperasi pada jam 4 petang hingga sekitar 10 malam. Selain hidangan sate, mereka turut menawarkan jus berasaskan buah-buahan. Lazimnya pelanggan yang datang pada sebelah petang lebih banyak memilih untuk membawa pulang tempahan sate berbanding menikmati hidangan di situ. Adat berniaga, pasti ada pasang surutnya. Walau dilahirkan dalam keluarga yang biasa berniaga, Mawi tetap tidak terlepas daripada berhadapan cabaran. Untuk maju ataupun orang baru yang nak mulakan perniagaan lah, perlu kaji betul-betul apa sebenarnya ilmu perniagaan tu. Sebab kalau kita terjun terus, saya rasa itu bukan satu pilihan. Tapi kalau kita belajar dulu ilmu perniagaan tu, macam mana cabaran dia, dia punya hardcore dia macam mana dalam bisnes, barulah mulakan perniagaan. Jangan orang kata suka-suka nak, okey dah ada duit, terus nak bisnes, tak boleh. So, belajar dulu, ambil ilmu dulu, baru teruskan perniagaan. Hanya bermula dengan perniagaan di dalam talian, saban hari kafe ini tidak putus menerima kehadiran penggemar sate. Setiap hari, anggaran 2,500 cucuk sate dibakar untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selain sate daging lembu dan ayam, sate kambing, ikan, arnab dan itik juga antara menu yang menjadi kegemaran. Daging tiram. Menjelang malam, semakin ramai pelanggan memenuhi kafe ini. Selain penduduk tempatan, ia turut menerima kunjungan daripada penggemar sate dari luar Kelantan. Tidak terlalu pedas, kuah kacang yang dihidangkan bersama sate menepati cita rasa masyarakat di sini. Selain di kafe ini, penggemar sate Limau Purut boleh menikmati juadah lazat ini di dataran kenaf berhadapan Masjid Kubang Krian, Kota Baru. Berhadapan dengan pelanggan setiap waktu, mereka tidak terlepas berhadapan dengan pelbagai ragam. Namun, bapa berusia 41 tahun ini tetap mengutamakan kesabaran dalam menghadapi kerenah pelanggan. Biasanya kita mula-mula start buka tu, saya akan briefing dulu kepada semua staf saya, mana kalau sebab kita akan menghadapi pelbagai jenis orang kata customer lah. Dia orang ada yang tak boleh sabar, ada yang boleh sabar. Jadi bagi saya itu semua kita terima.
tak ada masalah. Sebab apa, customer always right. Idea untuk memperkenalkan menu sate talapia lemon ini timbul ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ketika itu, mereka beroperasi secara dalam talian. Okey, yang kita dah saksikan siang tadi cara pembuatan dia, ini hasilnya yang di Kafe Sate 50 disediakan. Tapi yang istimewanya di sini adalah Kat sini dia istimewa dia sate talipia lemon. okey. Lepas tu dia ada sate daging tiram, Okey. sate ayam tiram dengan sate 50 ni yang diperap dengan daun tu. Macam mana boleh terbitnya idea untuk 3 resipi yang baru ni? Okey. 3 resipi yang baru ni timbulnya idea sebab apa? Saya rasa talipia lemon, sate talipia lemon ni tak ada orang buat lagi kot. Satulah. Lepas tu satu lagi dia punya tekstur apa, dia punya daging tu sesuai untuk buat sate. Lepas tu dia bila kita perap dengan lemon tu dia rasa macam kena dengan sos dia. Black pepper ni memang sedap. Sebenarnya kita kan Maui memilih untuk membuat sate berasaskan talapia kerana tekstur ikan ini yang lebih pejal dan sesuai untuk dijadikan isi sate. Pasal bau ni kot. Memang lain, memang Daripada kehidupan yang selesa dengan gaji bulanan tetap, Maui memilih dunia perniagaan yang penuh pancaroba untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Walau diuji, dia tekad untuk terus mengembangkan perniagaan ini. Perniagaan makanan sememangnya bukan satu arena yang asing pada waktu ini. Tidak hanya digemari semua lapisan masyarakat, sate ternyata sering menjadi pilihan penggemarnya di aroma dan keenakan juadah istimewa ini. Rasa manis, sedap dan berlemak. Itu yang boleh diungkapkan apabila minuman pencuci mulut ini mula menyentuh deria rasa si pemakan. Cendol sangat digemari dalam kalangan rakyat Malaysia dan lazimnya menjadi tumpuan pada waktu petang. Seiring kemajuan teknologi, penghasilan cendol menjadi lebih mudah. Namun masih ada golongan yang gemar menggunakan cara tradisional untuk mengekalkan keaslian rasanya. Seawal jam 7 pagi, anak jati Kelantan ini akan memulakan rutinnya untuk menghasilkan cendol di rumah mereka yang terletak di Melor, Kota Baru, Kelantan. Esah Cik Mat atau lebih mesra disapa Mok Nik sudah berkecimpung dalam pembuatan cendol sejak 5 dekad lamanya. Setiap hari, Mok Nik yang berusia 75 tahun akan dibantu oleh ahli keluarga untuk membuat cendol sebelum dijual kepada pelanggan. Resepi turun-temurun sejak 50 tahun lalu menjadikan cendol gedik ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Manik-manik tu irangi. Orang lain, anak lain tak buat. Makcik yang irangi nak buat cendol tu. Dia buat cendol. Dulu dia tunduk tak lagi dua. Untuk menghasilkan minuman pencuci mulut ini, Mok Nik sekeluarga masih mengekalkan ramuan asli tanpa menggunakan sebarang bahan pewarna dan pengawet. Daun pandan dan daun cukur manis digunakan sebagai pewarna bagi menghasilkan warna hijau. Daun-daun ini kemudiannya dikisar dan diperah sebelum dicampurkan bersama tepung beras. Mok Nik mula menceburi bidang perniagaan cendol sejak berumur 15 tahun lagi.
Mak bagi jual. Gun kepala dia bukan biasa ke dia jual dia jual ada suka. Lepas tu baru bagi jual kedah. Cakap mau ni jual kedah dah lah. Pergi letak kedah. Untuk mengekalkan keaslian rasa makanan warisan ini, dia akan mengisar beras yang telah direndam semalaman untuk dijadikan tepung. Setiap hari, hampir 5 kilogram beras digunakan untuk menghasilkan kira-kira 150 bungkus cendol. Kerana permintaan yang tinggi, beras akan dikisar menggunakan mesin terlebih dahulu sebagai salah satu inisiatif untuk menjimatkan masa proses penghasilan cendol. Kemudian, tepung akan dikisar sekali lagi menggunakan pengisar batu. Setiap hari, tugasan mengisar beras ini akan dikendalikan oleh suaminya, Mat Nur Yaakob. Walaupun sudah berusia 80 tahun, kudrat Mat Nur Yaakob masih kuat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Mesin pengisar batu ini memberikan 1001 memori kepada Mak Nik kerana sudah lama digunakan sejak dari kecil lagi. Mak mula-mula start buat. Jak dia mama ni lagi buat siapa kau ni? Siapa kau ni? Mulai rumah dia. Melenda tu dah kasar tu. Tak sinar. Masuk dia ni kat rumah lagi. Kalau kita sekali tak rumah 2 kali. Ibu kepada 2 orang cahaya mata ini begitu teliti memeriksa tekstur tepung untuk menghasilkan cendol gediknya. Adunan tepung haruslah lumat supaya mendapat bentuk dan tekstur yang diingini. Sejurus pasti tepung telah lumat sepenuhnya, adunan ini akan dicampurkan dengan gabungan air perahan pandan dan cekur manis untuk menghasilkan warna hijau. Setelah selesai, adunan akan dimasukkan ke dalam air yang telah dididihkan di dalam kuali besar. Paras air dijadikan penanda aras bagi memastikan cendol dimasak dengan baik. Mengelakkan adunan menjadi terlebih keras atau lembik, Mak Nik harus memastikan paras air berada dalam jumlah yang mencukupi. Manakala adunan tepung perlu sentiasa dikacau selama 1 jam bagi memastikan adunan tidak berketul dan bersinar. Macam mana tahu dia masak ke belum? Sinar. Dia sinar tu. Usai proses memasak tepung, adunan akan dimasukkan ke dalam acuan ketika panas. Acuan ini merupakan hasil inovatif Mak Nik sendiri untuk mendapatkan saiz dan bentuk yang diinginkan. Cendol yang sudah terbentuk haruslah dibilas beberapa kali dengan air sejuk untuk mengekalkan warna dan bentuknya. Rupa cendol gedik ini agak berlainan kerana mempunyai bentuk seperti ekor. Hujung cendol yang bergerak-gerak serta teksturnya yang kenyal dan tidak mudah patah menjadikan juadah ini diburu peminatnya. Cendol ni tunjuk cendol gedik kan. Rasa gedik. Kini tiba giliran Muhammad Anwar Muhammad dan beberapa ahli keluarga yang lain memulakan kerja membungkus cendol. Anwar yang juga salah seorang cucu kepada Mak Nik mengakui pembuatan cendol tidaklah mudah. Benda ni kena buat cendol ni dia kena teliti betul-betul, dia kena halusi, dia kena lembut. Seni juga cendol ni sebenarnya. Bukan suka-suka buat gitu, dia orang ada seni yang boleh buat cendol. Kalau tak ada seni memang tak boleh. Macam saya ni, saya kena Monik juga buat baru boleh jual. Kalau dia tak buat kat macam tak comel lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cendol masak tak? Ada dah. Baru masak ni. Saban hari, anggaran 150 hingga 200 bungkus cendol dijual di sekitar Kelantan. Bagi menambahkan aroma dan kesedapan cendol gedik ini, ia akan dihidangkan bersama gula Melaka dan santan pekat. Ya, kami belilah. Ada apa? Terima kasih. Bagi menjaga kualiti cendol, ia akan dibungkus bersama air supaya tidak mudah patah. 10, 15. Okey, untuk pias 10. Pak selebihnya dia tambah tekan mak dia tahu dek. Okey, kita siap order dulu. Siap hak mana ada tu pakai tu. Basuh-basuh cuci.
Lazimnya, cendol warisan ini akan diletakkan di kedai makan, kedai runcit dan juga pasar. Selain itu, bapa kepada 2 orang cahaya mata ini juga akan melakukan servis penghantaran cendol dari rumah ke rumah. Setiap bungkus cendol gedik dijual pada harga RM3. Terima kasih, Kak. Okey, sama. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Allah. Masih, Kak. Sama-sama. Dua beli. Muhammad Badri Muhammad Razi, antara penggemar juadah pemanis mulut ini. Lebih dikenali sebagai Pia, pemain bola sepak yang pernah mewakili Piala Malaysia ini begitu gemar membeli cendol hasil air tangan Mak Nik kerana rasanya yang unik. Lemuk tu tengok sate. Ini kan terbaik. Selalu makan cendol ni untuk bulan puasa je. Tapi macam Pia sendiri, bukan puasa pun Pia makan juga. Pasal rasa dia tu lain lah. Rasa dia, keenaksan dia tu, lemak dia tu beza yang cendol lain. Perkongsian Pia tentang keenakan pemanis mulut ini di laman media sosialnya menarik perhatian dan menaikkan nama cendol gedik. Bukan puasa pun ada juga. Ada juga. Dik saja larangnya. Ni kalau nak kira ni kali ke-8, 10 lebih kurang macam tu lah. Pia nak makan, Pia telefon dekat member lah. Mana kata kata 2-3 supik ke. Pasalnya cendol ni dia rasa tu memang lain lah, lain. Biasa kita makan, macam contoh kita makan dodo ke apa, cendol sebelum ni yang saya makan, tak rasa yang macam ni. Ni luar biasa lah, luar biasa. Memang rasa tu memang sedap. Kini cendol antara juadah pemanis mulut yang sering dinikmati tanpa mengira waktu. Walau dihambat arus kemodenan, Mak Nik dan keluarganya tetap teguh menghasilkan cendol mengikut resepi warisan asli bagi mengekalkan keunikan dan keistimewaan hidangan tradisional ini.